Itulah dia, kami membuka tirai ini dengan kesedaran pada anda tentang penipuan, tentang pelbagai promosi yang menjerat. Ya, sebab ada yang sedang berjuang, ya, baru gembira mendapat pelbagai SP lah, kedua bonus sekian-sekian, tapi akhirnya cair dan lebur di tangan scammers. Kita nak tahu hari ini bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada terus menjadi mangsa, kerana kita faham bagi mereka yang pertama kali melalui pengalaman ini, sudah tentu anda percaya dengan perbualan telefon yang biasanya kalau kita lihat rata-rata kebanyakan daripada mereka cepat panik dengan situasi ini. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita untuk kita bawakan perbincangan ini bagi manfaat semua. Kita ada 3 narasumber hari ini, dan pertama kita ada Cik Yunus Tassim, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewalan Pengguna kepada NSCP, Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan Malaysian, dan juga kita bersama Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan sudah disebut oleh Petri Yahya sebentar tadi. Yang seterusnya Cik Muhammad Anas, Misbahuddin, merupakan perunding IT kita pada pagi ini. Assalamualaikum ke semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Indonesia. 3 penjuru yang ada yang berada di Kuching, Kuala Lumpur di studio. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan Cik Yunus. Mungkin dapat perincikan macam mana laporan demi laporan yang diterima ini, dan juga nampak apakah ada trend peningkatan ataupun memang jelas ini satu kebimbangan. Mungkin dapat diberikan mukadimahnya. Silakan Cik Yunus. Terima kasih Fitri. Terima kasih Zina. Ini bila cakap pasal scam ni, scam akan cuba untuk mencari mangsa, tak kira daripada generasi apa pun. Jadi tidak semestinya orang yang pernah kena scam tu akan perkara tu kebalah. Dia akan pergi saja ke tempat. Tetapi kita di kementerian telah telah berkolaborasi dengan Meta, iaitu pengendali Facebook, WhatsApp, Instagram, untuk menjalankan kempen tak nak scam. Dan kementerian juga sentiasa membuat advokasi tentang scam ini. Dari tahun 2021 sampai sekarang telah nampak penurunan tentang mangsa-mangsa scam tersebut atau kes-kes scam tersebut. Alhamdulillah, kita rasakan bahawa masyarakat Malaysia telah mula sedar, celik dan mengikuti perkembangan. Masalahnya kalau orang tak ikut perkembangan, mereka tidak tahu teknik scam yang berlaku sekarang. Itu Fitri. Baik, dan kita juga nak bersama dengan Dr. Adam. Kita melihat bahawa adanya teknologi ini memudahkan sehingga kan pembelian juga boleh dilakukan secara atas talian. Namun mungkin kadang-kadang ada dalam kalangan kita kerana keterujaan mereka menerima diskaun sebagainya, tawaran hadiah hebat. Ini juga yang mengaburi mata mereka. Pandangan doktor? Betul. Bagi pandangan saya sebagai seorang perancang kewangan, kita banyak melihat scam-scam yang berbentuk pelaburan ataupun dalam konteks ini berbentuk pembelian atas talian yang mendapat diskaun yang sangat-sangat besar. So benda macam ni terjadi kerana sifat kita sendiri apabila kita mudah sangat mempercayai apa saja yang kita nampak dekat dalam online ataupun di dalam social media. So benda ini kita kena didik diri kita sendiri, kena tambahkan ilmu pengetahuan apabila kita nak membuat sebarang pembelian ataupun sebarang transaksi, sama ada pembelian atas talian maupun dalam mana-mana bentuk pelaburan. Kita kena pastikan website ataupun detail yang kita dapat itu adalah detail yang betul dan detail yang maksud saya yang genuine. Sebab kalau kita tersalah transfer ataupun kita pindahkan duit kita, silap hari bulan hilang begitu sahaja. Okey, itu dia. Dan juga nak bersama dengan Anas. Okey, baik, antara yang bahaya kita mendapat link-link yang menyerupai, untuk orang yang mungkin jarang-jarang dia tengok macam betul-betul percayalah, ataupun di penyamaran ni yang paling susah kita tengok. Kalau dulu mungkin melibatkan orang yang macam tak terdedah, tapi sekarang ni yang biasa layar internet sehari-hari pun boleh terjebak juga, tertekan juga dan akhirnya hilang. Macam mana tu? Sebenarnya kalau kita lihat banyak, especially dulu mungkin kita orang kata generasi lebih berumur lah yang selalu kena. Tapi sebenarnya usia umur muda ni pun banyak yang kena. Sebagai contoh,
kadang-kadang kita tengok promosi, diskaun dan sebagainya. Kita rasa it's too good to be true. Tapi sebenarnya kita sebab terdesak tadi, kita rasa kita dah ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, macam Saudara Fitri sebut tadi, kita selalu panggil sebagai phishing email lah. Orang cuba hantar phishing email. Dulu phishing email. Sekarang orang sebut phishing WhatsApp ataupun phishing SMS kan. Ada anda diberi apa jawatan sekian-sekian dan sebagainya dengan ganjaran sebagainya. Kadang-kadang benda-benda ini adalah perkara yang kita sepatutnya kena lihat, kita kena perlu teliti. Sebab tak semuanya itu adalah betul dan kalau kita tersilap langkah kita akan rugilah daripada aspek tersebut. So itu yang kita kena yakin, sebab kita kena percaya, do some research, kita buat kajian, kita tengok sama ada kalau kita dapat email, kita dapat WhatsApp dan sebagainya, pastikan itu adalah perkara yang betul, yang benar. Rasa ramai tak yang upgrade ilmu ni? Mesti, saya rasa kena. Ini satu keperluan supaya kita tahu bahawa kadang-kadang kita tengok orang kata Shopee tapi sebenarnya kurang 1P dan sebagainya. Ini semua adalah satu orang panggil scam yang menyebabkan kita terjerumus, kita terdesak. Bila kita dah take one step ke depan, kita akan rasa bahawa kita dah untung, tapi sebenarnya akhirnya kita rugi, bukan kita untung. Kita terjerat sebenarnya. Betul. Seperti apa yang disentuhkan oleh Cik Anas tadi, bukan saja dalam golongan warga emas, tetapi usia yang muda juga menjadi mangsa mereka. Berbalik kepada Cik Yunus, dari segi golongan sasaran mereka, mungkin boleh kalau kita kongsikan. Cik Zina, sebenarnya golongan sasaran mereka tu siapa sahaja yang mudah terpancing. Tidak ada age group. Tapi kalau kita lihat daripada segi statistik yang kami terima, ironically ialah lelaki lebih banyak daripada perempuan yang kena scam. Golongan pertengahan iaitu 40 tahun ke atas tu pun lebih banyak daripada age group yang lain, kerana mereka ini mempunyai kedudukan keuangan yang baik, yang berpotensi untuk melabur dan sebagainya. Jadi saya rasa scam ni tidak mengira umur, tidak mengira kedudukan, tapi dia mencari orang-orang yang quote-unquote lapar untuk membuat keuntungan ataupun sebagainya. Baik, sikit bersama dengan Dr. Adam, kita tengok mengikut laporan berita lah kan, yang terpedaya ni kadang-kadang dia punya kerugian tu puluh ribu, ratus ribu dan ada yang mencecah hampir sejuta. Merasa mereka ni dari kalangan mereka yang ada duit, yang mungkin kita nampak mereka ni profesional. Tapi macam mana mereka boleh juga menjadi mangsa? Mungkinkah apa elemen-elemen lain yang digunakan sehingga orang yang nampak wibawa ada duit pun boleh terjebak dan jatuh dalam perangkap scammers ni, Cik Adam? Dr. Adam, silakan. Bagi pendapat saya, kenapa ada juga sampai ke hari ini, perkara scam ini dah berlaku sangat lama, dia bertahun-tahun. Dan scam ini kalau kita nampak daripada segi sejarah, benda yang sama berulang kali. Cuma rupanya berbeza, tetapi fundamentalnya itu, asasnya itu sama. Mereka menggunakan ataupun mengambil kesempatan daripada perasaan ataupun perasaan tamak seseorang tersebut, sebab mereka rasa mereka dapat untung yang besar, ataupun mereka membuat tindakan yang bijak. Sedangkan apa yang mereka buat, mereka hanya terjerumus ataupun terjebak daripada apa yang scammer itu nakkan daripada mereka. So macam saya pun, saya selalu menasihati orang ramai tentang satu formula yang dibuat oleh Suruhanjaya Security Malaysia berkenaan dengan bagaimana kita boleh melindungi diri kita daripada scam. Dan Suruhanjaya Security Malaysia melalui Investmart mengeluarkan satu formula yang mungkin ramai daripada kita tidak pernah dengar, iaitu formula tipu, IPU, tipu. So kalau kita nampak sesuatu perkara itu ada elemen ataupun kriteria tipu ini, kita tinggalkan. Tipu itu apa? Bermaksud tidak akan rugi. Apa sahaja perkara yang tidak akan rugi itu adalah scam semata-mata. Yang kedua, I itu indah kabar dari rupa. Dan indah ini bukan sahaja dari segi bentuk pelaburan, tetapi dari segi bentuk barang-barang yang kita beli. Mungkin kita tengok iPhone, pada asalnya harga RM5,000 tetapi kita dapat beli dengan harga RM1,000. Ini kan indah kabar dari rupa. Di peluang hanya sekali. Maksudnya kita kena beli hari itu juga, waktu itu juga. So dia bukan elemen urgency. Maksudnya kalau kita terlambat, kita terlepas peluang. Dan last sekali, iaitu untung besar. Apa saja yang menjanjikan untung bulan dan bintang itu, berhati dan berwaspada.
Okey, saya kira itu antara formula terbaik daripada Dr. Adam sendiri yang boleh kita jadikan pegangannya. Dan kami sebenarnya nak kongsikan satu pengakuan ini seorang mangsa yang sebenarnya tertipu ketika hendak membeli peranti. Silakan. Setiap hari pasti ada sahaja laporan membabitkan mangsa yang terjerat dalam pelbagai sindiket penipuan atas talian. Terbaru, perangkap diskaun melalui aplikasi atas talian, kaedah ini menjadi salah satu modus operandi untuk mengaburi mata pengguna. Dengarkan perkongsian bersama salah seorang mangsa sindiket ini yang mahu kisahnya dijadikan pengajaran. Chronology start bila kita nak masuk universiti. Ni cerita batch 3-4 years ago. So bila kita nak bila mula nak masuk universiti ni, kita akan beli laptop lah. Obviously benda yang paling utama, paling penting untuk kita buat assignment and so on. Dan bila saya pergi ke satu laman pembelian atas talian ni lah. So dan bila kita scroll dan kita check orang kata apa, nak beli laptop ni sesuai dengan laptop idaman kita. Tapi end up bila kita kena scam lah, kena tipu lah dengan pembeli ni. Saya bercakap kena scam sebab bila harga yang dia offer tu agak rendah, dan orang kata apa, as a student, dan kita kalau boleh mula-mula nak start masuk universiti, kita akan cuba untuk jimatkan dan duit dan sebagainya. Dan bila harga tu kita rasa affordable dan kita try, dan plus dengan diskaun pula, so kita rasa okey, boleh lah ni kan. And then bila kita try, dah bayar, I tak kata dia murah ke mahal, tapi quite pricey, is more than 2,000 ringgit for a laptop. So I think it's quite pricey. Dan bila kita dah buat pembayaran tu, dan seller pun cakap dah contact apa semua, dia kata okey, barang akan dipost dalam seminggu. Dan bila kita dah tunggu, end up 2 weeks, dan the week after barang still tak sampai. Dan bila kita bila kita tengok review dekat seller tu, review semua yang positif, dan kita akan anggap yang orang kata apa, oh ini trusted seller lah sepatutnya. Tapi dan bila barang tu tak sampai, kita agak kecewa kat situ lah. Dan bila kita pergi balik ke seller untuk kita buat aduan report kata barang tak sampai, tapi seller diam je. So saya nak sebelum beli tu kau tengok review elok, walaupun dah tengok review semua yang bunyi-bunyi lah, kata apa produk best, cepat sampai. Actually ini pun boleh jadi satu scam juga. Dia orang gunakan akaun lain untuk upload review dekat situ sebenarnya, untuk apa orang kata, cakap barang dia orang tu okey, elok dan sebagainya. Dan saya kena berhati-hati dan check dululah dengan orang lain kan, tengok macam mana seller tu sebenarnya. Baik, itu sedikit perkongsian daripada salah seorang mangsa penipuan aplikasi diskaun dalam talian. Jadi anda haruslah terus berhati-hati agar tidak menjadi salah seorang mangsa dalam modus operandi ini. Anda mampu mencegahnya. Baik, antara demikian pengakuan mangsa dan juga macam mana terlibat ya. Baik, Anas mungkin nak ulas sikit ya. Mungkin sekarang ni kita punya data memang terbocor ya. Yang mereka tahu tentang ini, dah target, ada profiling ya. Macam kata Cik Rina ni, dia tahu dah apa IC, apa rekod-rekod dia. Senang untuk dia buat serangan tu. Jadi mungkin dapat ulas sikit. Okay. Yang pertama, sebelum kita beli apa-apa, pastikan kita tahu maklumat yang kita berikan tu cukup untuk dia. Maksud dia, kalau kita beli, contoh kita beli baju, dia tak perlukan IC number kita. Sebab apa kita nak bagikan IC number kita? Tak perlu. Yang itu yang pertama lah. Pastikan kita bagi information yang paling sedikit yang dia boleh terima, yang memerlukan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pastikan platform itu betul lah kan. Platform yang legit dan tidak ada, orang kata kita tahu bahawa tidak ada penipuan lah. Yang ketiga juga, sekarang ni saya sebut tadi berkaitan dengan teknologi. So, satu orang selalu sebut teknologi dan juga orang lah kan, orang yang silap. Tapi saya nak sentuh sikit pasal teknologi. Kadang-kadang banyak orang tanya kita, macam mana saya punya tiba-tiba, walaupun saya masih pakai Telegram saya, tapi tiba-tiba ada orang boleh akses dan sebagainya.
Itu yang pertamanya, saya rasa yang pertama kita kena tahu security features dalam tu. Ya, pastikan kita turn on two factors verification dan sebagainya. Itu pastikan supaya orang lain tak ada akses kepada kita punya inilah, kita punya teknologi. Dan juga yang lain yang kita pastikan bahawa TAC number selepas kita beli pembelian, selalu orang tersilap, dia akan ada orang tiba-tiba WhatsApp, saya tersalah hantar TAC number. Ini realiti ya, Saudara Fitri. Ini betul. Orang kita kongsikan kita punya TAC number kepada orang lain. Padahal TAC number tu sepatutnya untuk kita dan kita sahaja boleh gunakan. Tak ada orang lain selain daripada kita sepatutnya terima TAC number itu. Dan yang terakhir, kalau kita ada TAC number ataupun ada dapat telegram dan lain, kita maklumkan kepada orang-orang lain ya, supaya pastikan kalau kita terkena pun orang lain tak terkena lah. Itu yang paling penting. Jangan kita biarkan skamer ni boleh luasa di luar sana. Kita cuba bantu mana yang boleh untuk kita hentikan. Ramai yang kena, tiba mereka ada minta duit lah apa semua kan. Baik, kembali bila Cik Yunus nak bertanya, mungkin memang banyak sekali agresif kempen-kempen dilakukan untuk menyedarkan terutama mereka yang dah pencen, kadang sampai yang bergolok gadai terpaksa itu dan ini untuk menampung kerugian, mengikut dah bagi duit minta lagi. Jadi macam mana supaya kesedaran itu sampai ke akar ruminya? Silakan. Fitri, saya sebelum tu saya nak sambung kepada sahabat saya. Saya pastikan bahawa bila kita buat transaksi online tu, kita rekod segala perhubungan atau transaksi dengan seller tersebut. Kerana kalau kita mempunyai maklumat-maklumat tersebut, pengguna boleh membuat tuntutan menerusi tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia atau TTPM yang memberi ruang untuk pengguna claim up to 50,000. Macam kes tadi, laptop ataupun peranti tadi. Kalau pengguna tersebut mempunyai maklumat yang cukup tentang seller dan dia ada rekod perhubungan dan transaksi, dan dia ada unboxing, ada maklumat tentang dia terima dan sebagainya itu, please kita nak mengurangkan risiko kepada orang lain dengan membuat tuntutan, dengan bayar RM5 buat tuntutan di TTPM akan panggil seller itu untuk bertanggungjawab, dan kalau kes itu benar-benar ada kes, maka pengguna dapat claim tebus rugi sendiri RM50,000. Itu sangat-sangat penting yang banyak orang tak tahu. Dan TTPM bila nak buat tuntutan ataupun pendaftaran itu cuma RM5 saja. Bukan persoalan macam mahkamah dan sebagainya. Fitri, saya nak bagi tahu ini kerana TTPM itu di bawah KPDNCP. Baik, Cik Yunus. Okey, kita nak tahu juga, Dr. Adam, kita percaya bahawa setiap daripada kita ini ada pengalamannya yang tersendiri. Cuma bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan tersebut, sama ada kita mudah percaya, menjadi panik ataupun kita terus abaikan sahaja panggilan telefon dan mesej sebagainya. Bagaimana cara terbaik, Dr. Adam, untuk kita menyekat terus skamer ini? Kerana mereka pasti akan sentiasa mencari ruang dan peluang. Soalan yang sangat-sangat bernas. Saya pun nak dapatkan jawapan bagaimana nak menyekat, sebab saya punya phone pun kadang-kadang berdering dan orang yang call saya pun saya tak tahu siapa. Pertama sekali kita punya ada sifat ambil tahu. Apa sahaja yang kita dapat, maklumat yang kita dapat, itu jangan kita percaya sebelah. Basically jangan percaya bulat-bulat apa yang anda nampak. Okey. Melalui SMS, apa yang anda dapat melalui email, apa yang anda dapat melalui WhatsApp sekalipun. Itu yang pertama, kena ada sifat ambil tahu. Kadang-kadang ada orang dia tengok apa saja yang dia nampak, dia terus percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita kena ada sifat terbuka di mana kita nak berbincang dengan keluarga kita. Sebab salah seorang ahli keluarga saya pada beberapa tahun yang lepas terkena dengan scam, Macau scam, di mana ahli keluarga saya ini dapat panggilan telefon, and then yang mana panggilan telefon tersebut datang daripada pihak berkuasa, polis, dan pihak berkuasa ini meminta ahli keluarga saya ini untuk transfer duit berpuluh-puluh ribu, tetapi mereka menggunakan elemen ketakutan. Jangan beritahu orang. Kalau beritahu orang ramai, nanti orang ramai itu pun akan terjebak sama sekali. So, maka apa yang ahli keluarga saya ini buat, ikut sahaja. Sehinggalah makcik
ahli keluarga saya ni atau makcik saya ni bagi tahu kepada salah seorang adik-beradik makcik saya di mana terus cakap ini scam, berhenti transfer duit, terus report polis. Maksudnya apa? Maksudnya ramai daripada kita takut nak berkongsi maklumat, takut nak bertanya kepada orang yang mungkin lebih faham ataupun orang yang punya ilmu pengetahuan. Apa yang kita boleh buat untuk melindungi diri kita? Kita ada kawan-kawan, kita ada jiran tetangga, kita ada ahli keluarga. Kita boleh bertanya kepada mereka. Adakah ini betul atau tidak? Jangan malu bertanya. Bab kata sepatah Melayu, malu bertanya, sesat jalan. Okey, bukannya sesat jalan tapi memang hilang arah tujuan. Sebab duit dah habis melayang. Okey, tadi ada disebutkan tentang berbagai faktor yang dapat kita lakukan ni untuk memperbaiki, memberi tembok kebal kepada kita punya pertahanan dari segi kewangan, kemudian media sosial semua. Jadi apa lagi ruang kita ada untuk menambahkan lagi keketalan kepada serangan yang mungkin berlaku selepas ini? Okey, yang pertama tadi kita sebut sebagai kesedaran lah yang pertama kan. Kita kena pastikan awareness untuk semua orang, cuba sampaikan maklumat sebanyak boleh. Dia cuba sebarkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kena, saya sambung tadi sebenarnya. Kalau kita kena, jangan kita takut untuk buat laporan. Setengah orang dia rasa dia tak nak buat laporan. Dia kata tak apalah, saya kena jumlah mungkin 200, 300. Kita kata tak apa. Tapi kalau kita cuba imagine nisbah dia, daripada kalau 100 kalau dia dapat 1000 orang, banyak. Kan? Kalau kita tengok ada macam-macam yang orang cuba buat untuk dapatkan. Dan yang sebagai contoh ada baru ni, saya rasa viral video di Facebook dan sebagainya. Kita komunikasi, dia jual barang. Kita komunikasi dengan dia, kita tanya berapa kerugian dan sebagainya. Dia boleh bagi tahu sehari ni berapa jumlah saya dapat penipuan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kita yang paling penting adalah pertama kesedaran, yang kedua buat laporan. Jangan simpan. Maksudnya kalau kita kena, kita buat laporan supaya pihak berkuasa buat kerja dia untuk pastikan skema-skema ini ditumpaskanlah, walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Saya rasa itu agak tak adalah kita kata mustahil, kita cuba untuk capai, tetapi kalau tidak kita boleh kurangkan sikit supaya memastikan lebih. Sekalipun harapan anda untuk dapat duit balik itu memang tipis, tapi kita buat laporan untuk dokumentasi, untuk kesedaran dan juga sentiasa cakna dengan apa juga perubahan, dan jangan mudah untuk kita bagi duit pada orang lain. Kena banyak tapisan dan kita cubalah yang terbaik untuk selamatkan semua. Okay. Sedikit mungkin nasihat daripada Cik Yunus kepada pengguna semua. Thank you, Hazrina. Saya sangat-sangat berharap bahawa pengguna tampil bersama-sama kita dalam kempen kesedaran anti-scam ataupun tanpa scam ini. Pertama sekali kita minta pengguna itu menjadi cakna terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Flip over surat khabar, media sosial dan lihat bagaimana bentuk-bentuk bentuk-bentuk scam yang dilakukan. Yang kedua, kita minta pengguna menjadi lebih alert dan prihatin. Sebab kata Dr. Adam tadi, sesuatu yang too good to be true, untung yang cepat, untung yang banyak itu harus diperiksa terlebih dahulu dan selalunya ianya tidak benar. Ya. Yang ketiga, banyak bertanya. Bisa kita review kata performance seller itu, kita banyak bertanya dengan orang apakah ini boleh dan adakah orang itu mempunyai pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting, Cik Azrina. Baik. Okey, baik. Yang pertama memanglah tidak research, tapi kena juga ada reaffirm untuk mengiyakan ataupun mendapatkan muktamad. Terima kasih kepada Cik Yunus Tassim, Ketua Komunikasi Korporat untuk kepada DCP, dan juga kepada Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan Malaysian. Dan juga terima kasih kepada Cik Muhammad Anas Misbahuddin, selaku Perunding Teknologi Maklumat, atas perkongsian ilmu yang saya percaya sangat bermanfaat untuk semua penonton Malaysia hari ini. Tahun ini mungkin macam ni dia punya modus operandi, nanti akan datang dia akan upgrade lagi macam-macam. Kita kena sentiasa berdialog untuk dapatkan ilmu demi keselamatan kita.